Okey, hai semua, bersama saya Miss Ash dalam e-tuition. So, hari ni saya nak terangkan part 5 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. So, macam hidupan-hidupan lain juga, tumbuhan mempunyai rangsangan. Okey, apa rangsangan yang ada? Okey, rangsangan pertama, rangsangan kita ada adalah cahaya, air, graviti dan sentuh. Okey, ini semua adalah rangsangan terhadap tumbuhan. Okey. So, dalam rangsangan dan gerak balas, kita juga ada tropisme dan nasti. Okey, pergerakan nasti. So, saya akan terangkan tropisme dahulu. Okey, apa itu tropisme? Tropisme adalah gerak balas pertumbuhan yang mengikut arah rangsangan. Dia akan ikut arah rangsangan ataupun tidak mengikut arah rangsangan. Okey, dia bergantung kepada rangsangan lah, dan dia berlaku secara perlahan-lahan. Okey, dia berlaku secara perlahan. Okey. So dia bergantung kepada arah rangsangan dan berlaku secara perlahan. Okey. So, ia juga melibatkan bahagian tumbuhan seperti pucuk, seperti akar. Okey. So, tropisme terdapat 4 jenis tropisme. Okey, yang pertama adalah fototropisme. Okey, apa itu fototropisme? Kalau awak nampak foto, maksudnya cahaya. So, dia bergerak balas terhadap cahaya. Contohnya macam pucuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya dia akan tumbuh ke arah cahaya. Kemudian kita ada air. Okey, kita panggil hydrotropisme. Okey, hydrotropisme, hydro adalah air. Okey, sebagai contoh, akar akan tumbuh ke arah air. Okey, graviti pula kita panggil geotropisme. Okey, geo tu maksudnya graviti lah. Okey, so geotropisme, okey, contohnya macam akar. Akar akan tumbuh ke arah graviti. Tetapi antara hydro dengan geo, okey, akar ni lebih tertarik kepada air. Sebab apa? Sebab graviti ni tak penting pun untuk dia tumbuh tumbuhan. Okey, yang penting adalah air. Air digunakan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Okey, dan last sekali kita ada thigmotropisme. Okey, apa itu thigmotropisme? Adalah sentuhan lah. Contohnya macam pokok, biasa dia akan menjala. Okey, dia akan tumbuh menjala dekat satu batang. Itu adalah thigmotropisme. Tengok, thigmo adalah sentuhan. So, apa beza tropisme dan nasti? Okey, pergerakan nasti ni dia berlaku secara, okey, awak boleh nampak perubahan dia. Dia tak terlalu perlahan, dia tak terlalu laju, tapi awak boleh nampak pergerakan dia. Okey, pergerakan dia agak laju. Okey, tak macam tropisme. Okey, dia bergerak dengan lebih lajulah daripada tropisme. Okey, contohnya macam apa? Contohnya macam pokok semalu. Okey, dia sentuh kan? Pokok semalu kalau kita sentuh, dia akan terus tertutup. Okey, berbeza dengan thigmotropisme. Thigmotropisme ni, kalau kita nak kalau dia nak menjala, dia akan ikut dia punya pace lah, maksudnya masa dia untuk membesar. Okey, selain daripada itu juga nasti juga ada haba. Okey, haba ni macam mana? Contohnya macam pokok tulips.
pokok tulip dia akan mekar bila nak musim bunga. Okey, selain itu juga macam pokok seri pagi. Pokok bunga seri pagi, dia akan mekar bila siang. Okey, dia akan kucup apabila nak malam. Okey, itu sahaja rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, seterusnya apa yang saya nak terangkan adalah rangsangan dan gerak balas terhadap haiwan lain. So, untuk pengetahuan awak, haiwan ada dua jenis penglihatan. Okey, iaitu stereoskopik dan juga monocular. So, saya akan terangkan satu-satu. Okey, stereoskopik ni adalah penglihatan untuk haiwan yang ada kedua-dua mata di depan. Contohnya macam ni. Okey, contohnya macam kucing. Okey, dia ada kedua-dua mata di bahagian hadapan. Kalau untuk monocular, okey, dia adalah untuk haiwan yang ada mata di sebelah yang lain. Contohnya macam ikan. Okey, Pak. Okey, kedua-dua mata untuk stereoskopik, kedua-dua mata digunakan untuk melihat objek yang sama. Tetapi untuk monocular, kedua-dua belah mata ni melihat objek yang berlainan, tapi dia melihat kedua-dua belah. Okey. Untuk stereoskopik. Okey, medan penglihatan stereoskopik ni dia akan bertindih di bahagian tengah. Okey, dekat bahagian tengah ni lah akan menghasilkan imej 3D, 3 dimensi. Tetapi untuk monocular, medan penglihatan dia sangat besar. Kadang-kadang boleh sampai 360 darjah. Tetapi penglihatan yang dihasilkan adalah 2 dimensi sahaja. Sebab dia tengok benda yang berlainan dekat belah kiri, dekat belah kanan. Okey, so jaranglah awak akan jumpa penglihatan monocular yang bertindih. Kalau ada pun bertindih sikit sahaja, tapi jarang berlaku. Okey, so apa beza penglihatan stereoskopik dengan monocular ni? Obviously, stereoskopik ni medan penglihatan dia kecil lah, tapi monocular medan penglihatan dia besar. Okey, tapi stereoskopik ni walaupun medan penglihatan dia kecil, okey, dia dapat melihat objek dengan lebih jelas. Okey, dan dia boleh mengagak jarak dengan lebih tepat. Selalunya penglihatan stereoskopik ni adalah biasanya yang ada penglihatan stereoskopik ni adalah haiwan pemangsa. Macam harimau, macam kucing, cheetah, okey. Itu adalah haiwan pemangsa supaya dia boleh mengagak jarak dengan tepat. Okey. Okey, seterusnya untuk monocular. Okey, kelemahan dia memang nampak kiri kanan, nampak besar, tetapi dia tak boleh mengagak jarak dengan tepat. Semua imej dia 2D. Okey, kebaikan dia adalah untuk haiwan mangsa macam arnab, tikus, okey, supaya dia dapat lari daripada pemangsa. Okey, selain daripada penglihatan stereoskopik dan monocular, kita juga ada pendengaran stereofonik. Kita panggil stereofonik. Maksud dia, kita menggunakan kedua-dua belah telinga kita. Okey, macam manusia, kita ada pendengaran stereofonik. Okey, so kalau contohnya kita terdengar bunyi, okey, telinga kita dapat tahu bunyi tu datang dari mana. Sebab apa? Dia dapat tahulah bunyi dekat mana lebih dekat, telinga kanan ke telinga kiri. Okey, itu adalah pendengaran stereofonik. Okey, julat frekuensi untuk setiap haiwan dan juga manusia adalah berbeza. Okey, bukannya semua hidupan dapat dengar benda yang sama. Ada hidupan yang boleh dengar benda yang sangat nyaring, ada hidupan tak boleh dengar benda yang sangat nyaring. Okey, ini adalah pendengaran stereofonik. Okey, saya nak tambah lagi satu. Bagaimana dia boleh menjamin kesinambungan haiwan di bumi? Okey, contohnya macam misai. Okey, misai untuk kucing
dia boleh mengagak jarak ataupun tempat. Okey, sebab tu orang cakap kalau nak buang kucing, tapi jangan buatlah, nak buang kucing awak kena potong misai dia supaya dia tak tahu jalan balik kan. Okey, kemudian untuk kumbang. Okey, kumbang dia ada feromon. Dia akan meninggalkan jejak. Okey, dia adalah sejenis hormon. Dia akan meninggalkan jejak untuk kumbang jantan kejar dia. Dia macam bagi hint lah untuk mengawan. Okey, dan mata laba-laba ada 8 mata. Okey, supaya dia boleh nampak dengan lebih jelas lah. Boleh selain daripada tu dia boleh mengesan pergerakan yang kecil. Sebab dia ada 8 mata. Okey, kalau untuk ular, okey, ular kan dia tak ada hidung, dia tak boleh bernafas macam kita. Tetapi dia ada sejenis organ yang kita panggil Jacobson. So apa organ ni buat? Dia akan keluarkan lidah. Okay, so lidah tu tadi akan melarutkan bahan-bahan kimia yang ada dalam udara. So dimasukkan melalui lidah tu, dan organ Jacobson ni lah yang akan stimulatekan ataupun merinterpretkan mesej yang ada. Okay, ada mangsa ke, ada pemangsa ke, ular menggunakan organ ini, organ Jacobson. So itu saja dari saya. Okay, so basically bab ini, okay, daripada part 1 sampai part 5 saya terangkan tentang rangsangan dan gerak balas manusia, haiwan dan tumbuhan. Okay, so itu saja dari saya, Miss Ash. Jangan lupa subscribe, okay, dan jangan lupa follow video-video lain daripada eTution. Okay, jangan lupa subscribe guys. Okay, thank you semua. Bye. Assalamualaikum.